Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami sekumpulan akan menerangkan tentang tajuk yang dipilih iaitu Rumah Titian Kasih. Nama saya Nur Sanatika binti Saiful Bahari. Nama saya Nusyairah binti Ali. Nama saya Farduta Akmal binti Syamsuri. Nama saya Natrah Halia binti Azmi. Nama saya Nur Amira binti Abdul Rahim. Nama saya Nur Hidayah binti Nur Halim. Nama saya Nafarazila binti Nur Ahmad. Nama saya Husnawati Syah binti Muhammadi. Saya akan bentangkan tentang latar belakang Rumah Titian Kasih, iaitu Persatuan Pengurusan Pusat Jagaan Titian Kasih atau lebih dikenali sebagai Rumah Titian Kasih yang terletak berhampiran dengan Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur yang ditubuhkan pada tahun 1968. Untuk pengasas atau pengetua Rumah Titian Kasih ini adalah Haja Sharifah Adlan atau lebih dikenali sebagai Mak Pa. Rumah Titian Kasih ini adalah sebuah rumah yang memberi perlindungan kepada ibu-ibu tunggal, anak yatim dan asnaf. Rumah Titian Kasih ini kini menyewa 2 kediaman berdekatan dengan Tasik Titi Wangsa. Jumlah penghuni keseluruhan pada masa ini, Rumah Titian Kasih ini adalah 120 orang yang termasuk anak-anak iaitu 95 orang, anak-anak yatim dan asnaf. 25 orang lagi adalah daripada ibu tunggal, orang kurang upaya dan warga emas. Jumlah penghuni ini akan berubah dari masa ke semasa. Untuk Rumah Titian Kasih ini, mereka mengambil inisiatif untuk menjadi pendapatan sendiri melalui perniagaan secara atas talian, iaitu homemade bakery, keripik dan kraft tangan yang diusahakan dan dihasilkan oleh ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim atau asnaf di Rumah Titian Kasih. So, terima kasih. Slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya adalah sumber kewangan Rumah Titian Kasih. Titian Kasih mendapat bantuan daripada Baitulmal sebanyak RM50,000 kerana berhak untuk mendapat. Yang kedua adalah menambah kewangan tambahan dengan berniaga di stesen minyak seperti Shell ataupun Petronas. Yang ketiga adalah kewangan tambahan melalui pelbagai jualan seperti kraft tangan, jahitan dan juga anyaman. Yang keempat adalah menjalankan perniagaan online di mana ada jual keripik cheese, kopiah cheese, coklat chip, mazola, kuih siput dan juga roti gula. Dan Rumah Titian Kasih juga mendapat tajaan daripada Rotary Club kerana berjaya mendapatkan bantuan dari Korea. Sekian saja untuk slide kedua. Untuk slide yang ketiga adalah siapa yang membantu Rumah Titian Kasih, antaranya adalah Pusrawi dari aspek kesihatan dan juga keselamatan. Mereka akan menjalankan medical check-up selama sebulan dan juga seterusnya untuk Maggi Malaysia, mereka akan hantar makanan ataupun barangan untuk setahun. Yang ketiga adalah artis, di mana artis tu adalah Fazura dan juga Fatah Amin yang pernah datang ke Rumah Titian Kasih untuk berikan bantuan sukarelawan dan juga sedikit bantuan makanan. Yang keempat adalah pelajar tingkatan 6. Mereka adalah sukarelawan untuk menghias dan juga mencantikkan Rumah Titian Kasih. Dan yang akhir sekali adalah siswa dan siswazah UiTM. Dengan siswa dan siswazah UiTM ini, mereka menyebarkan maklumat tentang Rumah Titian Kasih. Sekian saja untuk slide yang ketiga. Okey, untuk latar belakang anak-anak Rumah Titian Kasih yang terbagi kepada 4 kategori iaitu anak-anak yatim atau anak-anak yang terbiar. Kedua ialah orang tua, ketiga ialah ibu-ibu tunggal dan keempat ialah lain-lain yang memerlukan tempat perlindungan semasa. So mereka semua ni boleh duduk di Rumah Titian Kasih. Itu sekian tu slide keempat. Seterusnya iaitu latar belakang pengurus dan pendiri Rumah Titian Kasih. Okey, iaitu Puan Sharifah Adlan atau lebih mesra dipanggil dengan Mak Pa.
Mak Pa merupakan pengasas dan penjaga Rumah Titian Kasih dan salah satu pertubuhan yang menyertai Taman Harapan. Mak Pa juga seorang wanita yang amat hebat. Penat lelah keringatnya memastikan agar setiap keperluan penghuni di Rumah Titian Kasih sama ada kanak-kanak, ibu tunggal, OKU dan warga tua tidak terabai. Mak Pa juga berusaha untuk mendapatkan bantuan dari pelbagai pihak agar RTK mampu beroperasi dan terus membela mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan. Okey, seterusnya Rumah Titian Kasih ditubuhkan pada tahun 1998. Ia adalah sebuah rumah yang memberi perlindungan kepada ibu-ibu tunggal, anak yatim, OKU dan warga emas. Rumah Titian Kasih anak yatim sebanyak 95 orang, warga emas dan OKU sebanyak 25 orang. Okay, Rumah Titian Kasih ini juga terletak di berhampiran Taman Tasik Setiausaha Kuala Lumpur. Okey, sekian, terima kasih. Slide yang seterusnya, program yang dilakukan sepanjang di Rumah Titian Kasih. Iaitu yang pertama ialah solat bersama. Solat bersama ni kanak-kanak Rumah Titian Kasih ni mereka semua akan solat bersama-sama bila bila masuknya waktu azan yang berkumandang dan ia akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan tidak dapat melalaikan mereka tentang solat dan agama. Yang kedua pula, tidur pada masa yang ditetapkan. Okay, kanak-kanak Rumah Titian Kasih ni mereka semua ni perlu tidur sebelum pukul 10. Dengan itu, Mak Pa dapat melatih kanak-kanak ini untuk bangun awal dan tidur cepat supaya mereka tidak terbiasa untuk bangun lambat agar rezeki pada waktu pagi sentiasa masuk dan melimpah ruah. Untuk yang ketiga ialah membuat kerja sekolah. Kanak-kanak Titian Kasih ni, diorang kena buat kerja sekolah sehingga siap sebelum diorang nak main dekat luar. Mak Pa ingin melatih diorang untuk sentiasa ingat melakukan kerja-kerja yang cikgu diorang bagi dan berikan kerana kerja sekolah merupakan tanggungjawab mereka masing-masing. Yang keempat pula, makan beramai-ramai. Mak Pa ni dia menyediakan jadual makan pada waktu pagi, tengah hari dan malam supaya kanak-kanak ni dapat makan makanan yang seimbang dan bagus untuk mereka. Kanak-kanak akan dipanggil bila tiba waktu makan untuk mereka berkumpul dan makan bersama-sama. Yang kelima pula, melakukan aktiviti bermain. Melakukan aktiviti bermain maknanya kanak-kanak ini perlu juga mempunyai masa untuk bermain setelah selesai segala kerja mereka supaya mereka dapat menghilangkan segala stres-stres yang berada dalam diri mereka. Yang ke-6 pula, mengaji ayat suci Al-Quran. Mak Pa ni melatih diorang pada setiap pagi diorang kena bangun supaya diorang dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ni. Selepas solat subuh mereka akan bersama-sama untuk mengaji supaya mereka boleh ingat tentang Tuhan mereka. Okey, sekian, terima kasih untuk slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya, pendidikan kanak-kanak Rumah Titian Kasih. Mereka mendapat pendidikan yang mencukupi. Sebagai contoh, setiap kanak-kanak yang berkemampuan akan mendapat UPSR, SPM dan PT3. Yang kedua pula, mereka mendapat ilmu daripada perpustakaan kerajaan. Dia memberi buku-buku yang dah tak guna, diorang akan bagi kat kanak-kanak kat Rumah Titian Kasih untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan ketiga, mempunyai sudut bacaan yang lengkap. Kalau dulu, diorang tak ada sudut bacaan yang lengkap, tapi sejak kerajaan memberi perpustakaan, mereka cuba untuk bina sudut bacaan yang lengkap. Dan keempat, mengadakan sesi mewarna. Ramai daripada kolej ataupun universiti yang membantu kanak-kanak untuk mengadakan sesi mewarna supaya mereka ni bolehlah, sebab yelah kadang-kadang kita tak tahu Rumah Titian Kasih ni mampu ke tak untuk menambahkan dia punya ilmu pengetahuan. Dan kelima, setiap kanak-kanak mendapat ujian
dalam setiap peringkat. Maksudnya rumah titian kasih ni dia beri ilmu pengetahuan yang mencukupi supaya mereka boleh berjaya pada suatu hari nanti. Okey, terima kasih dan slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya ialah keadaan anak-anak yatim rumah titian kasih. Okey, sedih atas kehilangan ibu bapa. Okey, sesiapa je yang tak sedih kalau kehilangan ibu atau ayah mereka? Mereka sedih juga disebabkan mereka tiada lagi kasih sayang daripada orang tuanya. Okey, ditangguh oleh pewaris atau penjaga rumah anak yatim. So means kalau ibu ayah dia orang meninggal dan diorang tiada siapa-siapa, contoh tak ada adik-beradik. So pewarisnya ialah bapa saudaranya sendiri untuk menjaga dia. Jika bapa sendiri dia tidak menjalankan tanggungjawabnya, dia akan hantarkan anak yatim tu ke rumah anak yatim. Okey, makan dan minum ditangguh. Bermain bersama kawan. Okey, diorang ni akan ditetapkan waktu bermain waktu petang saja supaya mereka dapat mengadakan hubungan silaturahim lagi. Okey, makan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, di rumah titian kasih ni, makan telah ditetapkan pada waktu pagi, petang dan malam. Okey, makan bersama anak-anak yatim yang lain. Okey, mereka kerapkan makan secara berkumpulan ataupun sekelompok bersama-sama untuk mereka mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Okey, keperluan tidak lengkap means contoh kalau ibu ayah diorang ada, diorang akan keperluan lengkap tu ada lah. Tapi bila diorang dah duduk di rumah anak yatim, ada yang tidur di atas lantai sebab tiada, apa orang kata, tiada tilam. So diorang keperluan diorang tidak lengkap lah. Okey, keadaan yang diuruskan oleh penjaga atau pewaris. Slide seterusnya ialah slide yang seterusnya ialah keperluan di rumah titian kasih. Keperluan asas barang dapur. Keperluan ini adalah tujuan menyumbang makanan dan keperluan asas antaranya ialah beras, tepung, gula, biskut yang bernilai hampir RM300. Sumbangan yang telah diberikan dapat meringankan bebanan yang dipikul oleh pihak pengurusan rumah titian kasih. Seterusnya ialah perabot adalah penting dalam perabot yang perlu yang ditukar. Perabot yang adalah penting dalam kehidupan seharian di mana mempermudahkan penggunaan berikut. Antara perabot yang perlu ditukar ialah mesin basuh, kerusi, meja belajar, katil, almari dan sofa untuk penghuni titian kasih dalam keadaan yang selesa. Seterusnya ialah pakaian anak-anak yatim. Pakaian anak-anak yatim turut disumbangkan lagi-lagi bila hari perayaan. Pada hari perayaan tersebut, rumah titian kasih menerima sumbangan yang bernilai RM150 untuk 2 pasang baju. Manakala pakaian-pakaian seharian mereka pula disedekahkan kepada rumah titian kasih turut disumbangkan. Dari sumbangan ini, rumah titian kasih tidak lagi rasa terbeban untuk seramai 130 penghuni dan yang terdiri daripada anak-anak yatim, asnaf, gelandangan, OKU dan orang tua. Seterusnya ialah meluaskan pusat jagaan. Pusat jagaan ni sebab penghuni diorang terlalu ramai, jadi mereka bercadang untuk meluaskan lagi bangunan-bangunan di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor dan negeri-negeri yang lain. Terima kasih. Terusnya. Okay, slide yang terakhir adalah menjual produk makanan ringan. Contohnya, setiap pembelian kepek digunakan untuk meringankan beban operasi di rumah titian kasih. Maksudnya setiap makanan yang dijual tu, dia dapat duit sampingan tu, duit sampingan tu lah yang akan menjadi dia dapat meringankan kanak-kanak tu lah. Maksudnya dia dapat meringankan beban kanak-kanak, dapat dia dapat tanggung dia punya persekolahan, dapat tanggung dia punya makanan. Okay. Yang kedua pula,
perniagaan sebagai pendapatan sampingan, samalah yang saya cakap tadi. Dan ketiga, menjual sambil mendema. Maksudnya tanpa kita sedar, setiap pembelian kerepek kita membantu warga-warga rumah titian kasih. Maksudnya kalau contoh kita beli kerepek, kita sambil dema sekali. Maksudnya diorang jual tu sambil tak adalah macam minta dema, cuma ikhlas pada kita. Kalau rasa kita nak berdema, kita dema. Okey, yang terakhir pula mendapat bantuan mendapat bantuan daripada orang ramai. Maksudnya ramailah yang dapat bagi bantuan. Yang saya tahu Rumah Titian Kasih ni dia dapat juga baju raya daripada Menteri Pendidikan tak silap. Dia dapat baju raya, dia dapat dapat bantuan persekolahan, dia dapat kasut, banyak lagi lah. Maksudnya setiap yang memberi sumbangan kat Rumah Titian Kasih ni insya-Allah akan dimuliakan oleh Allah. Itu saja slide-nya. Sekian, terima kasih. Okay.